Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. Okey. Dalam video kali ni teacher nak ajar you all tentang topik kedua, matter and the atomic structure. Subtopic 2.2, the development of the atomic model and 2.3 atomic structure. Okay, in your previous class bersama Mr. Haizat, you dah belajar 2.1. Okay, awak dah tahu dah pasal matter. Okay, basic concept of matter. Apa maksud matter? Apa state of matter? Kita ada solid, liquid, gas. Itu adalah 2.1 yang awak dah belajar. Okay, so hari ini kita nak tengok 2.2 dan juga 2.3. Okay, so sebelum kelas kita bermula kelas online kita. So teacher nak awak tengok video ni sehingga habis sebab ada task yang teacher akan bagi. And then teacher nak selesai awak tengok video ni, tolong komen nama dan kelas pada ruangan komen. Okay, sebab apa? Macam teacher kata, itu adalah untuk penglibatan awak dalam kelas online. So that is your carry mark. Okay, so untuk 2.2, the development of the atomic model. Okay, kita pergi. Okay, alright. So dalam 2.2, kita ada learning standard state the subatomic particles 2.1, 2.2, 2.2.2.2 kita ada compare and contrast the relative mass and relative charge. Okay, kita nak compare antara tiga subatomic ni, dia punya relative mass dan juga relative charge. Dan yang ketiga, kita nak tengok macam mana atomic structure models ni dikembangkan, dikaji oleh saintis-saintis. Macam mana boleh jadi macam yang kita pegang sekarang. Okay, so kita nak tengok yang itu. Itu dalam 2.2. Okay, so nanti kita akan tengok 2.3 pula. Okay, subatomic particles. Okay, paling penting yang awak kena pegang sampai awak form 5. Bezakan antara type of particle. Type of particle ada berapa? Ada 3. Atom, molecule, ion. Itu adalah type of particle. Dan juga state of matter. State of matter ada berapa? 3. Solid, liquid dan juga gas. Itu adalah state. Itu bukan type of particle. Okay, dan yang paling penting ni bila sebut subatomic particles. Okay, so you tahu subatomic particles ada 3, which is proton, neutron dan elektron. Okay, so yang berada di sebelah kanan ni, ini adalah apa? Itu adalah model atom. Okay, so yang tengah-tengah ni, yang tengah-tengah ni kita ada dalam nukleus sesuatu atom. Dalam nukleus sesuatu atom mesti ada proton dan juga neutron. Okay, so itu berada dekat dalam nukleus. Okay, dan yang kat sini ni, so ni apa? Ini adalah elektron. Okay, elektron dia berada dekat mana? Location dia. Okay, proton, nucleus. Neutron, nucleus. Elektron berada dekat dalam shell, orbital. Okay, shell. Shell tu berada kat mana? Berkeliling nukleus. Okay, so shell ni akan bergerak dekat dia punya orbit macam ni. So dia tak akan berlanggar lah macam peredaran bumi kan. Okay, so yang ini nampak. Ini elektron juga dalam dia punya shell sendiri. Maksudnya dia bergerak dalam shell dia. So sekarang ni dalam atom, dalam atom mesti ada proton, elektron dan neutron. Di mana proton dan juga neutron, proton dan neutron berada di mana? Dalam nukleus. Elektron sahaja yang bergerak. Proton dengan neutron boleh gerak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab diorang tak ada kaki. Okay. So elektron sahaja yang bergerak. Alright. Okay. So tengok kat sini. Charge. Okay. Proton charge dia adalah positif 1. Neutron, ingatlah neutral. Okay, neutral maksudnya tak ada charge. Dan elektron tu E bercharge negatif. So negatif 1. Okay,
So this is dia punya mass unit. Okay, untuk pengetahuan anak-anak murid semua, okay, proton, neutron, elektron ni dia punya saiz sangat kecil. Okay, so kalau kita nak mass, nak berat, nak timbang dia tu dalam unit kg dan gram, dia sangat-sangat kecil lah. Dia akan jadi 1.0 times 10 to the power of blah blah negative. Sangat kecil. Okay, so kita gunakan unit atomic mass unit. So AMU tu adalah atomic mass unit. So ini adalah dia punya mass unit. Elektron ni dia menghampiri kosong. That is subatomic particles. Okay. Alright, itu untuk subatomic particles. Seterusnya perkembangan atomic model. Okay, yang ini teacher tak akan sentuh banyak lah. Okay, yang sequence the atomic structure ni, yang ini awak boleh tengok dan baca sendiri. Okay, apa yang penting dekat dalam subtopik ni, ingat sahaja saintis itu John Dalton. Okay, John Dalton, apa perkembangan dia? Apa yang dia buat kajian dia? Okay, dia kaji that matter is made out particle called atom. Okay, an atom is the smallest spherical body that cannot be created, destroyed nor divided. Okay, so itu yang John Dalton uji. Okay, this is Dalton's atomic model. Okay, tengok tahun. Tahun ni awak tak perlu ingat lah sebab dia tak keluar exam pun. Cuma yang penting awak ingat adalah turutan dia. Bermula dengan John Dalton. Seterusnya kita ada J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson kaji apa pula? J.J. Thomson dia kaji pasal negatively charged particles. Dia jumpa elektron. Okay, so elektron dan juga dia kata atoms is positively charged with several electron. Okay, kita tak boleh kata kajian dia ni salah sebab dia membuat kajian. Okay, dan pada masa zaman tu, itu yang dia pegang. Alright, tapi bila ada saintis lain yang kaji dengan lebih mendalam lagi, so itu yang kita panggil development, perkembangan. Okay, so ini yang dia punya model. So itu yang penting awak ingat untuk topik ni. Okay, apa dia punya saintis dan apa kajian yang dia dapatan dia. Itu penting. Alright. So yang ini teacher dah letak dah nota ni dekat dalam worklet. Jadi tolong tengok. Okey, tolong tengok, tolong baca, tolong fahamkan. Okey, selepas J.J. Thomson kita ada Ernest Rutherford. Okey, Ernest Rutherford kaji apa pula? Okey, dia bagi tahu nucleus is the center of the atom. Okay, dia cerita pasal nukleus. Okay, so yang ini teacher takkan pergi panjang. So awak boleh baca sendiri dan fahamkan sendiri. Okay, yang penting teacher kata dua benda je. Ingat dia punya susunan, ingat apa nama saintis dan apa yang dia develop. Alright, dan seterusnya Niels Bohr. Niels Bohr ni lah yang kita pegang. Okay, yang ini yang kita kata atomic model ni. Ini yang kita kata ada proton, ada neutron kat sini. Okay, elektron bergerak mengelilingi shell. Okay, so itu yang kita pegang. Alright, dan seterusnya James Chadwick. Okay, James Chadwick barulah dia discover. Kalau macam Niels Bohr tu dia discover dekat dalam nukleus tu ada proton je. Okay, tapi bila James Chadwick dia discover apa? Dia discover neutron. Okay, neutron berada dekat mana? Dekat dalam nukleus. Okay, so dia lebih kurang sama je lah. Okay, so kita pergi pada subtopik 2.3 atomic structure. Yang ini yang sangat-sangat penting, yang perlu awak faham dan awak tahu. Okay, kenapa teacher suruh awak tengok dulu video ni supaya nanti bila kelas nanti awak dah faham. Okay, awak dah tahu dah apa itu proton number, apa itu nuclear number, dan awak dah lengkapkan juga handout yang teacher bagi, so that masa kelas nanti kita boleh bincang. Alright. Okay, so kita ada 4 learning standard dekat sini. First kali you have to define proton number and nuclear number. Number 2, determine the nuclear number. Okay, determine the nuclear number, proton number, number of electron in an atom. Number 3, we have to know how to write the standard representation of an atom. Number 4, construct an atomic structure diagram and electron arrangement. Alright, okay, so kita pergi dulu. Okay, so kita tahu kan dekat dalam atomic model, subatomic particles kita ada atom, kita ada proton, elektron dan juga neutron.
Okay, so tengok kat sini. Okay, kita ada oksigen, sodium, klorin. Okay, bila perkataan tu nama dia atom, okay, bila dia adalah atom, dia adalah type of particle dia adalah atom, bermaksud dia adalah neutral. Neutral tu bermaksud dia tiada charge. Kenapa dia tak ada charge? Sebab number of proton dia sama dengan number of electron. Okay, so ini dia bagi number of proton. Okay, number of neutron 8. Proton number dengan number of proton adalah benda yang sama. Di mana kalau ditanya what is proton number? Proton number is number of proton. Okay, number of proton of an atom. So samalah sebenarnya proton number proton. Okay, tengok kat sini nilai dia sama. Okay, nuclear number. Okay, macam mana nak dapat nuclear number? Nuclear number is the total ataupun sum of number of proton and number of neutron. Okay, senang cerita, nuclear number tu sebenarnya adalah apa? Hasil tambah. Okay, hasil tambah apa? Number of proton dengan number of neutron. Okay, so kat sini kalau awak boleh tengok apa untuk nuclear number. Untuk oksigen 8 tambah 8 16, sodium 11 tambah 11 11 tambah 12, 23. Klorin 17 tambah 18, 35. Okay, so definition sangat penting. Ingat, the number of proton in the nucleus of an atom is as the proton number. Macam teacher cakap tadi. Total number of proton and neutron in the nucleus of an atom is known as nucleon number. So ingat, nucleus. Dalam nucleus ada apa? Dalam nucleus ada proton, ada neutron. So number of proton, number of neutron. Term kena betul. Awak tak boleh sebut number of nucleon. Number of nucleon tak wujud. Yang wujud hanyalah nucleon number. Sama juga ni. Proton number, yes, you boleh sebut proton number, number of proton. Tapi awak tak boleh sebut neutron number. Tak ada. Dia mesti number of neutron sahaja. Okay, so samalah kalau awak guna number of proton number, number of neutron ni memang kena. Tak boleh letak neutron number. Alright, contoh. An atom is neutral when the number of electron is the same with the number of proton. Macam teacher cakap tadi lah. Okay, so for example, an oxygen atom has 8 proton, 8 electron. Okay. Okay, tengok ni. An aluminium has 13 proton and 14 neutron. What are the proton number and nuclear number? So, proton number mestilah sama dengan number of proton, 13. Kalau neutron, neutron kita kena, dia nak apa? Dia nak nuclear number. So, nuclear number kena buat apa? Tambahkan number of proton dengan number of neutron. So, dapat berapa? 27. Alright. Okay, yang ini dia bagi nuclear number 39. Proton dia 19. So, berapa elektron neutron dia? Tolakkan sahaja 39 tolak 19. Okay. Number of electron, kalau dia atom mesti sama. Okay, mesti sama dia punya. Number of proton mesti sama dengan number of electron, which is 19. Okay, ions are formed by transfer of electron between atom. Okay, so kita ingat type of particle ada 3. Atom, molecule, ion. Okay, atom, molecule, ion. Atom tak ada charge, neutral. Ion, ions terhasil apabila ada perpindahan elektron between atom. Sama ada dia donate elektron ataupun receive elektron. Contohnya sodium atom. Okay, sodium atom ini kita panggil sebagai electron arrangement. Okay, nanti kita akan tengok macam mana you nak lukis electron arrangement. Okay, so electron arrangement ada first shell ada 2, 8, 1. Okay, that is kita panggil sebagai sodium atom. Okay, mana datang 2, 8, 1 ni? Okay, ini shell yang pertama. Okay, sodium atom, proton number dia adalah 11. Kita nak buat electron arrangement. Ini kita panggil sebagai electron arrangement. So, electron arrangement, kita akan guna number of electron. Mana nak tahu number of electron? Number of electron kalau dalam atom mesti sama dengan number of proton. Okay, so kalau 11, okay, so kita kena letakkan dalam shell. Okay, syarat shell yang pertama paling penuh mesti ada 2 sahaja. Okay, ada 2 elektron je. Sebab tu dia letak macam ni. Okay, ini kalau you draw. Ini kalau you write the electron arrangement.
Syarat yang kedua, untuk bila dah 2, okey, dah 2 dah letak. Okey, so 11 tolak 2, tinggal lagi 9 elektron. Okey, 9 elektron kita akan pindah pada shell seterusnya. Pergi pada shell yang kedua, elektron yang boleh diletakkan dalam shell yang kedua hanyalah 8 sahaja. Penuh 8. Okey, penuh 8. Lepas tu dah penuh. Okey, 9 tolak 8, tinggal 1. So, 1 elektron nak letak mana? Kita letak pada shell yang ketiga. Okey, ni shell. Kita panggil shell. Shell letak elektron. So, jadilah 2, 8, 1. First shell, second shell, third shell. 2, kalau awak tengok kat sini, 2, 2, 4, 6, 8 dan 1. Ini adalah electron arrangement. Okey, electron arrangement untuk sodium atom. Okay. So, macam mana boleh sodium atom ni jadi sodium ion? Okay. Yang ini teacher akan cerita nantilah macam mana bila dia melepaskan satu elektron. Okay. Elektron tu dilepaskan. So, sekarang sodium atom tadi kan ada 11 proton, 11 elektron. Tapi sekarang dia dah donate satu elektron. So, dia dah akan jadi 11 proton, 10 elektron. Nampak? Dia dah tak sama. Tadi sama sebab dia atom. Sekarang elektron dah bergerak. Dah diderma kan? So, sekarang dia tinggal berapa? Tinggal 1. So, kalau kita tengok dekat sini, siapa yang proton, dia bukannya sebab dia proton lebih tau. Sebenarnya elektron yang kurang. Okay, so elektron dah kurang 1. That's why dia charge positif. Okey, macam mana pula sama juga dengan konsep dia kalau ion itu bercharge negatif. Kenapa? Sebabnya dia terima elektron. Remember, elektron bercharge negatif. So, chlorine atom kalau sebenarnya proton dia ada 17, elektron pun ada 17. Tapi bila dia terima satu elektron, proton memang akan tidak berubah. Yang akan berubah adalah elektron. Kenapa? Sebab elektron dia ada kaki, boleh bergerak keluar dan ke dalam. So, kat sini, bila dia terima elektron, elektron dia lebih 1. That's why dia bercharge negatif. Kenapa dia donate 1, kenapa dia receive 1? Sebab dia nak achieve stable electron arrangement. Stable tu apa maksud dia? Okey, yang itu kita akan belajar nanti. Okey, itu adalah ion. Alright. Okey, itu just knowledge untuk awak je lah. Okey. Alright, next. Okay, seterusnya. Okay. Ini just nak bagi tahu dekat awak macam mana terjadinya ion lah. Okay. Yang penting awak tahu proton number, number of electron, number of neutron, nucleon number. Okay. Okay, next. Okay, this is the type of particle. Okay, ni tak ada apa. Seterusnya, okay, this is learning standard yang seterusnya, standard representation of atom. Okay, so yang ini adalah macam mana kita nak representkan atom tu. Kalau dikata write the standard representation of atom. Okay, this one is symbol of element yang paling besar, X. Contohnya macam mana? Kalau copper, copper simbol dia Cu, oxygen O, chlorine Cl, magnesium Mg. So kita kat sini Okay, kita represent dia ini. A adalah untuk nucleon number dan Z adalah untuk proton number. So tolong ingat yang ini, okay. Macam ni. Okay, simbol dia carbon. Okay, lepas tu nucleon number dia carbon 12, proton number dia adalah 6. Okay, alright. Okay, so tengok ni, a sodium atom contain 12 neutron and 11 proton. So macam mana you nak buat standard representation? Ingat, macam mana yang atas adalah nucleon number. So macam mana nak dapat nucleon number? Neutron tambah proton. Okay, yang bawah ni apa? Yang bawah ni adalah proton number. That's why 11. This is dia punya simbol sodium Na. Okay. Alright, okay, so yang ini, okay, write the electron arrangement of drawing atomic structure. Get the standard representation of the atom for the first 20 elements. Standard representation yang mana? Standard representation yang ini, okay. 20, okay, 20 element in the periodic table. Cari periodic table. Okay, boleh scan QR code kat sini untuk dapatkan periodic table. Okay, daripada standard representation tu,
Write the electron arrangement of the 20 element. Teacher dah ajar dah. And draw the atomic structure of the 20 element. Okay, so macam mana awak nak buat? Okay, electron arrangement tu ingat teacher kata apa rules dia. First shell kena berapa, second shell kena berapa. Atomic structure tu awak draw sahaja. Macam mana atomic structure? Macam ni lah. Ini adalah atomic structure. Okay, lukis nukleus dulu. Nukleus dia contohnya elemen dia adalah copper. Okay, right. Cu. Okay, Cu. Okay, lepas tu buat first shell dia. First shell berapa? First shell 2. Okay, awak nak guna apa? Awak boleh guna bulat macam ni untuk elektron dia. Okay, shading kan. Ataupun you boleh buat bentuk X. Okay, depends on suka hati awak lah. Okay, untuk yang itu awak boleh buat. Right. Okay, itu adalah task awak. Okay, display your work on the notice board tu tak payah. Okay, dan yang ini. Okay, test yourself. Okay, cuba buat yang ini juga dalam sehelai kertas. Teacher akan assignkan assignment untuk awak hantar assignment awak ni nanti. Okay, dekat kelas notebook. So, nanti teacher akan briefing awak dululah macam mana. So, jangan lupa lepas habis tengok, tolong komen nama dan kelas awak. Okay, rasanya itu sahaja setakat ni. Okay, so nanti kita jumpa kelas dan kita akan discuss awak punya handout. Dan juga awak punya topik inilah, topik 2.2 dan 2.3. Thank you very much. Assalamualaikum.